Ini saya nak sambung kepada tajuk, iaitu bila kita perkatakan tentang haid, tentang nifas, dan sebelum itu tentang hadas-hadas. Jadi kita nak pergi pula kepada apakah larangan-larangan yang dilarang ke atas seorang yang berhadas. Pertama sekali, kalau kita tengok apa dia hadas. Hadas ni apa? Supaya kita menjadi lebih mudah jelas, kita ada dua selalu disebut, iaitu raf'ul hadas wa idalatul khabath. Idalatul khabath, cuci najis. Kita dah pergi dulu, kalau ada najis kita bersihkan. Sekarang ni ialah kita dalam masalah raf'ul hadas, angkat hadas. Apa dia hadas? Dalam kitab dikata hadas ialah amrun i'tibariyun yaqumu bil badani yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhas, iaitu sesuatu perkara i'tibari, kita tak nampak dengan mata kasar. Kalau khabath kita nampak najis, kekotoran, darah, nanah dan sebagainya. Tapi hadas ni dia dalam bentuk maknawi yang kita tak nampak dengan mata kasar. Dia juga adalah kekotoran dosa sebenarnya. Yang itu yang Nabi kata, bila basuh muka gugur dosa muka, basuh tangan gugur dosa tangan dan sebagainya. Inilah hadas yang ada pada badan manusia yang menjadi penghalang kepada sahnya solat dalam keadaan yang biasa. Kalau dalam keadaan yang tersempit, rukhsah tu lain. Kalau dah keadaan terpaksa, maka itu masalah lain. Tapi ini dalam keadaan yang terbuka, maka ada hadas yang menjadi penghalang. Jadi hadas ini kita lihat daripada dua sudut. Satu sudut iaitu penyelesaiannya. Satu sudut lagi kategori larangan-larangannya. Dalam penyelesaiannya, kita ada dua saja jalan untuk mengatasi masalah hadas. Satu, kita selesaikan dengan ambil wuduk, selesailah hadas kita. Yang kedua, kita selesaikan dengan mandi wajib, selesailah hadas kita. Maka dengan itu dikatakan hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, ambil wuduk, selesai. Hadas besar, mandi wajib, selesai. Tetapi satu lagi daripada sudut pantang larang hadas ini, maka ulama bahagikan kepada tiga. Satu dipanggil hadas kecil, yang kedua dipanggil hadas sederhana, yang ketiga dipanggil hadas besar. Kerana perbezaan tiga, yang kecil, yang sederhana, yang besar ini, daripada sudut pantang larang dia agak berbeza. Baik, saya nak pergi sedikit sebelum kita pergi. Benda ni agak panjang dan lebar. Saya perkatakan kadar mana untuk kita buka ruang sebagai pencerahan untuk persoalan. Jadi daripada sudut pantang larang yang pertama, iaitu bila kita kaitkan tiga-tiga sekali, hadas kecil, hadas sederhana dan hadas besar. Bila dicantumkan tiga ini dalam satu, apakah sebenarnya yang dilarang oleh syarak ke atas seorang yang ada tiga-tiga? Mana kalau hadas kecil tu kita kata macam buang air kecil lah, berlaku keluar angin dan sebagainya. Hadas sederhana ni seperti kita junub. Hadas besar ni terutama pada perempuan yang telah pun tamat haid ataupun nifas. Maka dalam kedudukan tiga ini, maka apakah larangan yang besar ke atas tiga keadaan manusia ini? Maka kita kata ada 4 larangan besar. 4 larangan tak boleh orang yang berhadas besar, berhadas sederhana atau berhadas kecil. 4 larangan besar. Pertama ialah solat. Solat fardu tak boleh, solat sunat tak boleh, segala yang berbentuk ibadat. Sehinggakan kepada sujud tilawah tak boleh, sujud syukur tak boleh, berkhutbah, baca khutbah hari Jumaat, nak baca khutbah pun tak boleh, nak solat jenazah pun tak boleh. Ini adalah hadas yang menjadi larangan pertama kepada mereka yang ada tiga benda ini. Sama ada hadas kecil,
atau hadas sederhana, junub, atau hadas besar, haid. Maka tiga ni dilarang. Pertama sekali solat. Segala jenis solat yang berbentuk ibadat. Termasuklah kalau kita kata di sana tak disebut dalam, orang kata dalam sekali dalam tersimpan di dalam perkara yang sama, wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, mandi wajib tak boleh, mandi angkat hadas. Kalau dia sedang berhadas, contohnya dia dalam haid, masih haid, boleh tak kalau dia nak mandi wajib? Tak boleh. Ataupun perempuan dalam nifas, ada orang kata kita mandi wiladah, sedangkan dia sedang dalam nifas. Boleh ke mandi wiladah? Tak boleh. Begitulah dikedudukan. Larangan pertama ialah solat. Yang kedua, larangan dia ialah tawaf. Orang yang sedang berhadas besar, haid, ataupun junub, ataupun tak ada wuduk, hadas kecil, tak boleh melakukan tawaf. Dalam segala bentuk tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat, kerana tawaf itu adalah solat. Nabi kata at-tawaf bimanzilatis solah. Solat, tawaf itu seperti solat. Yang ketiga, masul mushaf, sentuh mushaf, iaitu sesuatu yang termaktub padanya Al-Quran. Walaupun sebahagian ayat yang termaktub dengan maksud untuk dibaca. Kalau al-mushaf yang ditulis untuk dibaca. Adapun kalau bukan untuk dibaca, untuk kita lekatkan kat dinding, seperti kadang-kadang kita tengok jam-jam ada ayat-ayat kursi, ayat 1000 dinar dan sebagainya, itu tak ada masalah, kerana itu bukan untuk dibaca. Tapi kalau untuk dibaca, tak boleh. Tak boleh sentuh. Dan akhir sekali, tak boleh angkat. Sentuh tak boleh. Angkat Al-Quran tak boleh. Angkat meja yang atasnya Quran tak boleh. Tolak meja yang atasnya Al-Quran tak boleh. Kalau kita bawa beg ataupun meja, angkat meja, apa ada atas meja? Ada berbagai. Apa niat kita? Kalau niat kita Quran saja, haram. Kalau kita niat kita apa yang ada, boleh. Jadi bermakna ini 4 larangan yang menjadi larangan ke atas mereka yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan memberi perhatian dan pencerahan pada pendengar. Kita jaga. Ini adalah kehormatan. Seperti kita kata solat, tawaf, Quran, kehormatan yang membezakan antara orang yang tidak berhadas dan berhadas. Wallahu a'lam bishawab.